Salam sejahtera doktor. Saya Wan Zakaria Wan Obakar dan tajuk kajian yang telah saya pilih ialah kesan pengaruh pengetua sekolah swasta terhadap pelajar pendidikan khas, sebuah kajian di daerah Petaling. Jadi saya mahu menyiasat bagaimana the influence of principal leadership towards the progress of the special needs students. Untuk makluman doktor, saya terlibat secara langsung dalam bidang ini. Jadi topik ini amat dekat di hati saya dan saya amat jelas tentang aspek kepimpinan prinsipal yang boleh mempengaruhi kemajuan anak-anak istimewa ini. Baiklah, bagi latar belakang kajian, sebenarnya terdapat banyak cabaran dan halangan yang dihadapi oleh murid-murid berkeperluan khas seperti silibus, fasiliti, kemahiran guru-guru, assessment dan juga keberkesanannya dalam menghasilkan remaja yang apabila keluarnya murid ini daripada sekolah menengah, dia dapat survive di pendidikan tinggi ataupun di dunia kerjaya, bisnes, masyarakat atau keluarga. Sepanjang saya mengenali rakan-rakan guru, terutamanya di PPKI, program pendidikan khas integrasi di sekolah kebahasaan, dan juga parents yang memiliki anak-anak sebegini yang mencari solusi di sekolah-sekolah kebahasaan dan juga di sekolah-sekolah swasta, saya sudah memahami latar belakang kesusahan dan kesukaran yang dihadapi oleh mereka. Seterusnya, kita juga mahu melihat bagaimana kesan pengaruh pengetua ataupun guru besar terhadap kemajuan pelajaran anak-anak istimewa ini. Dan akhir sekali adalah latar belakang berkenaan ciri-ciri kepimpinan pengetua yang cemerlang yang mampu membuahkan hasil terhadap setiap pelajar di bawah penjagaannya. Seterusnya, penyataan masalah ataupun problem statement. Kita dapati begitu sedikit kajian dalam local konteks di Malaysia, apatah lagi di daerah Petaling sendiri. Jadi bila kita meneliti kajian-kajian oleh researcher lain, kebanyakannya tertumpu di United States, di negara-negara barat dan juga di Indonesia. Jadi di Malaysia kajiannya belum lagi mendalam dan topik ini masih terbuka untuk dikaji. Dan yang kedua adalah bidang ini bersifat eksploratory, di mana kita boleh meneroka lagi penyelesaian melalui kajian ini, dan kita mahu melakukan kerja ini secara kualitatif. Seterusnya, objektif dan soalan kajian. Yang pertamanya, kita mahu mengkaji strategi pengetua, dan soalannya, apakah cara atau strategi pengetua dalam meningkatkan pencapaian pelajar pendidikan khas. Kemudian objektif yang kedua adalah kita mahu kenal pasti cabaran yang dihadapi oleh para pengetua dalam menghasilkan program yang baik bagi anak-anak pendidikan khas ini. Soalannya, apakah cabaran yang dihadapi oleh pengetua untuk meningkatkan pencapaian mereka ini? Dan objektif yang ketiga adalah meneliti penyelesaian. Jadi apakah langkah penyelesaian yang telah prinsipal ambil untuk menyelesaikan segala masalah dan cabaran yang mendatang. Seterusnya adalah literature review ataupun kajian lepas. Dua tema utama kita adalah leadership of the principal dan special education for special needs students. Saya mendapati begitu banyak research paper yang sangat baik dalam topik ini, di mana mereka menekankan tentang bagaimana peranan pengetua itu telah berubah daripada seorang ketua bagi semua guru kepada seorang pemimpin yang memahati dan memastikan progres setiap pelajar.
Kertas kajian lain juga menekankan tentang bagaimana murid-murid pendidikan khas memerlukan kepimpinan yang bersifat instruksional yang terus memberikan solusi, memberikan direction yang sangat jelas. Kemudian banyak juga kertas yang menyentuh tentang pengalaman dan skills prinsipal dalam mengatur program dan aktiviti. Ianya amat penting dalam menyumbang kepada kecemerlangan murid. Ada kertas kajian juga menyenaraikan bukti peranan pengetua yang telah menyumbang kepada kejayaan para pelajar di sekolah mereka. Dan yang terakhir yang ingin saya highlight di sini ialah pengetua mesti dekat dengan proses pembelajaran dan perkembangan pelajar, di mana itu adalah perkara yang agak mencabar bagi kebanyakan pengetua yang saya kenal. Yang saya tahu sepanjang pengalaman saya menjadi guru, di mana pengetua sibuk dengan urusan-urusan administration dan pengurusan di atas, sehingga tidak sempat berada dengan proses pembelajaran dan perkembangan pelajar. Seterusnya, literature review berkait topik pelajar pendidikan khas atau special needs students. Jadi, kajian ini menyentuh tentang pelbagai faktor kesukaran ketika pembelajaran yang membelenggu pelajar-pelajar special needs. Mereka memerlukan special education atau pendidikan khas dengan tujuan untuk memperkasakan kehidupan mereka kerana mereka ini serba kekurangan. Dan maksud kurang ataupun kelainan upaya pula meliputi pelbagai aspek seperti kelewatan perkembangan, delay development, speech delay atau masalah pertuturan, masalah emosi, anxiety dan sebagainya, masalah fizikal, dan yang paling banyak ialah masalah intelek yang banyak saya hadapi sekarang bersama para pelajar saya. Kajian-kajian lain juga menyentuh tentang bagaimana sekolah seharusnya menggunakan kekuatan murid untuk proses pembelajaran mereka. Sebagai contoh, murid-murid itu lebih berbakat dalam lukisan dan seni, maka silibus pengajaran mestilah diolah mengikut kekuatan mereka. Seterusnya adalah keadaan pelajar pendidikan khas yang mempunyai pelbagai masalah personal, kemahiran sosial dan masalah dalam pelajaran, di mana mereka amatlah memerlukan pendidikan khas yang di-customize sesuai dengan kekurangan dan kekuatan mereka. Dan ini sememangnya kurang di Malaysia. Situasi di luar negara, situasi di negara lebih maju dan boleh menjadi rujukan kepada prinsipal-prinsipal di Malaysia. Okey, seterusnya theoretical framework yang digunakan ialah social justice daripada George Theoharis. Jadi dalam teori social justice ini, seorang pemimpin ataupun prinsipal perlu memiliki sudut pandangan social justice yang adil meliputi semua kategori pelajar. Maksudnya di sini ialah seorang prinsipal tidak bias dalam memberikan layanan atau memberikan fokus kepada pelajar daripada kumpulan tertentu sahaja, sama ada daripada sudut jantina, kaum, kategori OKU mereka, latar belakang parents dan sebagainya. Jadi dalam teori social justice ini, pengetua itu memberikan pendedahan yang sama rata, memberi peluang yang sama rata kepada semua pelajar. Ini adalah theoretical framework yang kita pilih, manakala conceptual framework adalah tentang leadership practices. Bagaimana amalan kepimpinan yang perlu dilaksanakan oleh setiap prinsipal untuk menjadikan sekolahnya dan pelajarnya dan pembelajaran para pelajarnya amat efektif. Bagi metodologi kajian ataupun research methodology, kajian ini bersifat kualitatif
di mana independent variable yang digunakan adalah principal leadership yang mempengaruhi dependent variable kemajuan murid pendidikan khas. Jadi kita akan menjalankan kajian ini secara temu bual. Dalam kajian ini kita akan menggunakan purposive sampling untuk mendapatkan key informant yang tepat dan relevan dengan skop kajian ini. 3 kategori key informant ialah: yang pertama, pengetua yang mengurus dan meneraju sekolah; yang kedua, guru yang mengajar murid-murid pendidikan khas ini yang mengetahui progres mereka dan guru ini juga sudah jelas dengan style dan approach leadership principle di sekolah mereka; dan yang ketiga, parents yang dapat memberikan testimoni terhadap progres anak mereka dan mereka juga aware tentang kualiti pengetua di sekolah anak mereka yang memberikan kesan kepada kemajuan pelajaran anak-anak mereka. Untuk analisis data, kita menggunakan coding teknik dan juga thematic analysis, di mana kita akan transcribe interview yang telah dibuat. Seterusnya, kita akan menganalisis secara bertema apa yang telah diberitahu oleh semua key informant berdasarkan objektif dan framework kajian yang kita mahu. Untuk validate data, kita menggunakan triangulation dengan kaedah member checking. Kita akan meminta key informant untuk menyemak transcription interview supaya ianya menepati maksud yang ingin disampaikan. Kesimpulannya di sini, saya sebagai pengkaji mestilah memiliki pengetahuan yang mendalam dalam topik ini, iaitu topik prinsipal leadership dan kesannya terhadap perkembangan murid-murid ataupun pelajar berkeperluan khas ini. Selaku seorang guru yang terlibat secara langsung dengan pendidikan anak-anak istimewa ini, ia memudahkan saya untuk memahami dan menetapkan objektif kajian dan soalan-soalan yang tepat ketika sesi temu bual bersama pengetua-pengetua dan guru-guru sekolah swasta tersebut. Kemudian, key informant dipilih melalui purposive sampling dengan mengenal pasti 3 pihak yang harus ditemu bual, iaitu ketua, guru dan juga para ibu bapa yang mampu menilai sendiri keberkesanan kepimpinan pengetua terhadap kemajuan anak-anak mereka. Analisis data akan menggunakan coding teknik dan thematic analysis. Bagi memastikan ketepatan data, triangulation methods akan digunakan. Kajian ini sekiranya terlaksana, ianya amat berguna buat para guru, pendidik-pendidik dalam pendidikan khas, pengetua, pengasas-pengasas sekolah pendidikan khas, pengubah polisi di kementerian, pusat-pusat rawatan dan terapi dan semua yang terlibat dalam dunia pendidikan anak-anak istimewa ini. Dan cadangan saya, kajian ini juga boleh meneroka cabar lain seperti leadership style yang perlu diadopt oleh semua leader di sekolah pendidikan khas. Untuk proposal ini, saya merujuk lebih kurang 35 rujukan dari seawal tahun 1999 sehingga tahun 2020 dan kebanyakannya berada di luar negara seperti di US, UK, Australia, Turki, Indonesia dan juga beberapa daripada Malaysia. Walaupun kajian di Malaysia lebih banyak kepada kuantitatif, namun ia turut membantu penyediaan proposal ini. Saya sertakan 2 reference yang banyak menyumbang kepada proposal ini. Sekian, terima kasih doktor di atas tunjuk ajar dan ilmu yang diberikan kepada saya. Saya berharap ilmu yang saya
saya dapat ini akan saya dapat manfaatkan kepada guru-guru, ibu bapa dan juga pelajar-pelajar di bawah bimbingan saya.